Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surah Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 149. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 150 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, sila buka Al-Quran, tengok surah An-Nisa ayat 150. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang yang berkata kami beriman kepada setengah Rasul-Rasul itu dan kufur ingkar kepada setengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan yang lain antara iman dan kufur itu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Quran menggambarkan ada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua ada Allah Ta'ala sebut orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada semua Rasul-Rasul Allah. So dia tak ada percaya dengan Allah dan tak percaya dengan semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Tetapi ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ni macam mana? Mereka beriman atau mereka adalah orang yang mendakwa beriman kepada setengah Rasul-Rasul Allah Ta'ala, tetapi mereka ingkar, menderhaka, menentang setengah Rasul-Rasul Allah Ta'ala yang lain, dan mereka mendakwa ini dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah. So pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, minal yahud wan nasara, daripada kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka hendak memisahkan antara Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Macam mana cara mereka nak memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya? Bi ayyuminu billah wa yukadzibu rusulahu alladhi arsalahum ila khalqih. Mereka ini beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka mengingkari, mendustakan Rasul-Rasul Allah Ta'ala, ya, atau mereka mendustakan sebahagian daripada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan mereka berkata, nu'minu bi ba' wa nakfuru bi ba', kami beriman kepada sebahagian dan kami kufur kepada sebahagian yang lain. Allah Ta'ala menyatakan golongan ini sebagai golongan yang kafir. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan demikian? Kerana mengingkari seorang Rasul sama sahaja dengan mengingkari semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Ya. Dan
konsekuensi daripada beriman kepada Allah Ta'ala, maka seseorang mestilah dapat mengimani semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Jadi tidak dinyatakan seseorang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala sebelum dia dapat beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala tanpa terkecuali. So kalau ada orang yang mendakwa bahawa dia beriman kepada Allah Ta'ala, atau dia beriman juga kepada setengah Rasul, tetapi ada setengah Rasul yang dia tidak mahu beriman, maka sesungguhnya hakikat orang yang macam ni ialah orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sebenarnya ialah orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kata Allah Ta'ala, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, serta bertujuan hendak mengambil jalan yang lain antara iman dan kufur. Maksudnya, wa yuriduna ayyattakhidhu tariqan ila dhalalah, mereka ini juga nak mengambil satu jalan menuju kesesatan, allati ahdathuha, yang mana mereka rekanya. So ayat 150 surah An-Nisa ni mengajarkan kepada kita, pertama, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, dan mereka hendak memisahkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan mereka juga berkata kami beriman kepada setengah Rasul dan kami ingkar kepada setengah Rasul yang lainnya. Bahkan mereka ingin mengambil jalan kesesatan untuk melakukan perkara-perkara yang baharu yang dapat merosakkan agama ni. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang kafir yang sebenar-benarnya. Kenapa perlu ada penegasan Quran dekat sini? Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Kerana ada orang yang macam tak percaya bahawa mereka ini kafir. Kenapa? Kerana dia beriman kepada setengah Rasul dan ingkar kepada setengah Rasul. Namun pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humul kafiruna haqqa, sesiapa sahaja yang beriman kepada setengah Rasul dan dia ingkar kepada setengah Rasul yang lainnya, atau dia hendak memisahkan antara beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala, maka ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itu ialah orang kafir yang sebenar-benarnya. Tak payah risau adakah dia ni kafir ataupun tidak. Kalau dia melakukan perbuatan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 150 tadi, maka sesungguhnya dia telah pun kufur dengan kekufuran yang sebenar-benarnya. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan pada hujung ayat ni, wa'tadana lil kafirina azaban muhina, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab seksa yang menghina. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan bagi mereka azab seksa muhina, yang amat hina. Kenapa mesti Allah Ta'ala sebut azab seksa yang hina bagi mereka? Kama takabbaru anil imani billah, dekat dunia mereka kufur daripada beriman kepada Allah. Dekat dunia mereka menyombongkan diri, tak mahu beriman kepada Allah. Begitu juga dengan Rasul-Rasul Allah, atau mereka sekadar beriman kepada setengah Rasul dan ingkar kepada setengah Rasul yang lainnya. Allah Ta'ala tetapkan kepada mereka azab yang hina sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat 151 ni. Kerana semasa hidup dekat dunia mereka menyombongkan diri, mereka congkak, mereka ni arrogant, maka ahanahumullahu bil azabil alim, maka Allah Ta'ala pun menghinakan mereka dengan mendatangkan azab seksa yang amat menyakitkan. Jadi prinsip orang Islam, dia beriman kepada setiap Rasul-Rasul Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Maka salah satu prinsip asas akidah dalam Islam ialah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya, so tu semua kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya.
dan mesti menerima semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Tak boleh beriman kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lainnya. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan tu, kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqa, sebenarnya mereka itu ialah orang kafir, ya, ataupun orang kafir yang sebenar-benarnya. Tiada sebarang keraguan dalam masalah itu. Kerana mengingkari seorang Rasul sama sahaja dengan mengingkari semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Memisahkan antara beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul sama sahaja dia tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ulaika humul kafiruna haqqa, mereka itulah orang kafir yang sebenar-benarnya. Dan wa'tadana lil kafirina azaban muhina, Allah Ta'ala sedia bagi mereka azab seksa yang amat hina. Allah Ta'ala sedia bagi orang-orang kafir tu azab seksa yang amat menghinakan mereka. Kerana macam yang saya sebut sebentar tadi, kerana semasa mereka hidup dekat dunia, mereka menyombongkan diri, mereka angkuh, mereka sombong. Akhirnya Allah Ta'ala balas kepada mereka dengan mendatangkan azab yang menghinakan diri mereka. Baik, kita teruskan ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan mereka pula tidak membeza-bezakan imannya terhadap seseorang pun di antara Rasul-Rasul itu, maka mereka yang demikian Allah akan memberi kepada mereka pahala. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 152 ni, ini adalah ayat bandingan dengan ayat sebelum ni. Pada ayat sebelum ni 150 dan ayat 151, Allah Ta'ala menjelaskan tentang golongan yang beriman kepada setengah Rasul-Rasul Allah Ta'ala, tetapi mereka ingkar dengan setengah Rasul yang lain. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka itu ialah orang kafir yang sebenar-benarnya. So apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 152 ni kebalikan daripada itu. Kata Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, dan tidak pula membeza-bezakan imannya terhadap mereka pun, ya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dia tidak membeza-bezakan terhadap seseorang pun daripada antara Rasul-Rasul Allah Ta'ala, dia samakan semua dalam bab beriman tu. Maka ulaika sawfa nu'tihim ujurahum, ya, maka mereka inilah yang Allah Ta'ala akan beri kepada mereka pahala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Ta'ala tu Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ini ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dia beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dia betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada semua Rasul-Rasul Allah. Pada masa yang sama, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dia tidak membezakan seorang pun di antara mereka, ya, dia buat sama rata saja. Maka kata Allah, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran yang amat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Ta'ala tu dapat mengampunkan ataupun Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dia tidak membeza-bezakan seorang pun di antara daripada Rasul-Rasul itu, maka pertama dia akan dapat ganjaran pahala spesial daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, insya-Allah dia akan dapat ampunan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, insya-Allah dia juga akan mendapatkan
kasih sayang yang amat spesial daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni semua kerana dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah Taala dan Rasul, ya, dan dia tidak membeza-bezakan seorang pun di antara Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat 153 surah An-Nisa ni. Allah Taala berfirman, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama' فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ayat 153 ni cerita dia dah mulai agak berbeza sedikit. Kata Allah Ta'ala, yang bermaksud ahli kitab meminta kepada wahai Muhammad supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Janganlah engkau merasa pelik, kata Allah, kerana sesungguhnya mereka telah pun meminta kepada Nabi Musa AS yang lebih besar daripada itu, dengan mereka mengatakan, arinallaha jahrah, wahai Musa, perlihatkanlah Allah Ta'ala kepada kami jahratan, dengan nyata. Lalu mereka pun disambar oleh petir dengan sebab kezaliman mereka, iaitulah menderhaka kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka pula menyembah patung anak lembu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan mukjizat. Lalu kami maafkan mereka dari perbuatan yang sedemikian itu, dan kami telah memberi kepada Nabi Musa kekuasaan yang nyata yang dapat mengalahkan Fir'aun, seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada masa dahulu golongan ahlul kitab, mereka ni tak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mereka pun mengajukan pelbagai soalan-soalan pelik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara soalan yang mereka kemukakan kepada Nabi ialah mereka mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menurunkan Al-Quranul Karim daripada langit secara sekaligus semua. Mereka hendak macam tu, ya. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, wa yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. Ahli kitab bertanya, meminta kepada engkau wahai Muhammad supaya diturunkan kitab, satu kitab yang penuh secara sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Ini cabaran yang mereka kemukakan kepada Nabi. So mereka berharap kalau Nabi jawab, maka mereka boleh menang, ya. Atau kalau Nabi SAW tak dapat jawab, maka mereka akan bergembira. Ni mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi turunkan kepada mereka satu kitab daripada langit. Ni permintaan mereka. Kalau Nabi sanggup turunkan Quran ataupun satu kitab daripada langit secara sekaligus, dah ada tulisan macam Taurat, so mereka konon akan percayalah. Tetapi kalau Nabi tak sanggup, maka mereka akan bergembira. Mereka tidak tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu hanya sebagai seorang Rasul Allah Ta'ala
yang tidak dapat mendatangkan mukjizat ikut suka hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah Allah Taala menyatakan faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Ni cara Allah Taala untuk mengubati hati Nabi ketika mana orang-orang ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan ataupun mencabar Nabi, adakah Nabi boleh menurunkan satu kitab daripada langit ataupun tidak untuk mereka. Maka Allah menyatakan faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau rasa pelik dengan soalan mereka tu, maka ketahuilah dahulu mereka pun telah bertanya kepada Musa dengan soalan yang lebih dahsyat daripada soalan yang mereka minta kepada engkau. Apa permintaan mereka dahulu kepada Nabi Musa? Faqalu arinallaha jahrah. Mereka berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami engkau secara nyata, secara jahrah. Boleh mereka nampak, boleh mereka tengok. So Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ni untuk menjadi tasliah kepada Nabi, untuk menguatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita ada menyatakan macam ni, idza asabatka musibah, kalau engkau ditimpa satu musibah dalam hidup ni, maka oleh kerana itu perhatikanlah apa yang dihadapi oleh orang lain. Tengok musibah apa yang dihadapi orang lain, maka kita akan sedar bahawa musibah yang Allah Ta'ala bagi dengan kita ni belum banyak, belum seberapa bila mana dibandingkan dengan musibah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain. So oleh kerana itulah kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala pada setiap saat. Jadi ternyata soalan yang dikemukakan oleh ahlul kitab, khasnya kalangan Yahudi kepada Nabi, supaya Nabi turunkan satu kitab daripada langit secara sekaligus ada kitab dia, ternyata apa yang mereka tanyakan itu belum sebanding dengan apa yang mereka tanyakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Iaitulah mereka meminta supaya Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada mereka. So daripada sini kita dapat juga ambil satu pengajaran, ya, bahawa bertanya itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai menanyakan atau meminta perkara-perkara yang pelik-pelik. Hakikatnya kalau ditanya adakah Allah Ta'ala kuasa, maka Allah Ta'ala kuasa, tetapi Allah Ta'ala tak nak buat macam tu. Allah Ta'ala tak nak buat macam tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa dengan segala-galanya. Allah Ta'ala boleh turunkan satu kitab penuh daripada langit ke bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh je menampakkan zatnya, tetapi Allah Ta'ala tidak melakukan itu. Faqalu arinallaha jahra. Ketahuilah wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, bahawa soalan yang diajukan kepada Musa dahulu jauh lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada soalan yang dikemukakan kepada engkau. Dahulu mereka sampai berkata kepada Nabi Musa, arinallaha jahrah, perlihatkan kepada kami Allah Ta'ala secara nyata. Ini dahulu berlaku dekat kawasan bukit Sinai ataupun Tursina. Tetapi tak lama selepas itu, kata Allah Ta'ala, fa'akhadhathumus sa'iqatu bidhulmihim, maka kemudian ada petir yang menyambar mereka, bizulmihim, disebabkan oleh kezaliman mereka. Jadi pada ketika itu, ketika mana orang-orang Yahudi dahulu meminta kepada Nabi Musa, arinallaha jahrah, perlihatkan kepada kami Allah Ta'ala secara nyata, maka saat itu datanglah petir yang menyambar mereka, sehinggakan pada ketika itu semua mereka mati tanpa terkecuali. Ya, itu semua berlaku apa? Bizulmihim. Allah Ta'ala sebut pada ayat ni bizulmihim, itu semua berlaku disebabkan kezaliman yang mereka lakukan. Maka kita perlu ambil satu pengajaran bahawa kita kena berhati-hati daripada melakukan kezaliman. Kezaliman ni ada antara kita dengan Allah. Contoh ketika mana kita tak beriman,
ya, ketika mana kita tidak menjalankan perintah dan tegahan Allah Ta'ala, so itu disebut dengan zalim antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ada zalim antara kita dengan orang lain. Misalkan kita tak bagi hak dia atau dia ambil hak kita, itu urusan dengan sesama manusia, ya. Kemudiannya ada juga yang ketiga, ya, ada juga yang ketiga, iaitulah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Ini yang paling banyak orang tak sedar, bahawa sesungguhnya yang paling zalim dengan diri dia ialah diri dia sendiri, bukan orang lain. Jadi zalim tu ada tiga, antara seorang hamba dengan Allah, antara sesama manusia, dan antara diri kita dengan diri sendiri, kita dengan diri kita sendiri. Dan salah satu yang menyebabkan golongan ahli kitab dahulu, khasnya daripada kalangan Yahudi, disambar oleh petir sampailah mereka mati, itu semua bizulmihim, disebabkan kezaliman yang mereka lakukan pada ketika itu. Mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut, thumma takhadhumul ijla min ba'dih, kemudian mereka pun menyembah patung anak lembu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan, ya. Jadi orang-orang Yahudi pada masa dahulu dah sampai dah dakwah kepada mereka, dah disampaikan nilai-nilai agama kepada mereka, dan mereka telah pun juga disambar oleh petir sehingga akan mati, walaupun kemudian Allah Ta'ala hidupkan semula. Thumma takhadhumul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat, kemudian mereka pun menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan mereka, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, selepas telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata daripada agama ini, ya. Tetapi kata Allah Ta'ala, fa'afawna an dhalik, dan kami memaafkan mereka dari perbuatan yang sedemikian, ya. Fa'afawna ankum an dhalik, maka mereka pun kami memaafkan mereka, ya. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami telah memberi kepada Musa kekuasaan yang nyata untuk mengalahkan kaum kafir itu, ya. Jadi ayat 153 surah An-Nisa ni ayat menjelaskan bahawa dahulu orang-orang Yahudi datang pada Nabi nak mencabar adakah Nabi betul sebagai Nabi ataupun tidak. So mereka mengajukan satu soalan supaya Nabi menurunkan satu kitab penuh daripada langit secara sekaligus seperti mana kitab-kitab terdahulu. Lalu Allah Ta'ala menguatkan hati Nabi supaya Nabi tak sedih. Allah Ta'ala menyatakan, ya, kata Allah Ta'ala, faqad sa'alu Musa akbar min dhalik, mereka dah tanya dah Musa perkara yang lebih besar daripada itu lagi, iaitulah pertanyaan arinallaha jahrah, perlihatkan kepada kami Allah Ta'ala secara nyata. Ini satu permintaan yang lebih dahsyat berbanding meminta mukjizat tadi. Maka mukjizat yang ada pada Nabi-Nabi Allah Ta'ala tu, hakikatnya mereka itu tidaklah dapat mendatangkan mukjizat ikut suka hati dia, tak boleh. Tetapi mukjizat tu datang berdasarkan kehendak Allah Ta'ala, bukan berdasarkan kehendak Nabi ataupun Rasul tersebut. Bukan ikut suka hati Nabi dan Rasul, tetapi ikut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala izinkan, maka Allah Ta'ala izinkan. Tetapi kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan, maka tidak akan pernah berlaku. Baik, kita teruskan ayat 154. Allah Ta'ala berfirman, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Yang bermaksud, dan kami telah mengangkat gunung Tursina ke atas mereka disebabkan mereka ingkar akan perjanjian setia mereka mematuhi hukum-hukum Taurat. Dan kami perintahkan mereka, masuklah kamu melalui pintu negeri itu dengan merendah diri. Dan kami juga perintahkan mereka, jangan kamu melanggar perintah larangan yang ditentukan pada hari Sabtu. Dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia yang teguh, mitsaqan ghalidha, yang mewajibkan mereka mengerjakan suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan terhadap orang-orang yang ingkar terhadap Taurat. Ya. Maka kata Allah, wa rafa'na fawqahumut tur, Allah Ta'ala mengangkatkan bukit Tursina di atas mereka. Ya, bukit Sinai di atas mereka. Bimitsaqihim. Ya, disebabkan mereka ingkar akan perjanjian mereka untuk mematuhi hukum hakam Taurat. Ya, diangkat di atas mereka bukit Tursina, ya, bimitsaqihim, supaya mereka berani bersumpah untuk betul-betul mengamalkan Taurat, ataupun untuk mereka beriman dengan hukum hakam yang dibawakan oleh Taurat. Wa rafa'na fawqahumut tur bimitsaqihim, kami angkat di atas mereka bukit Sinai bimitsaqihim, kerana perjanjian mereka. Kalau mereka tidak menepati itu, Allah boleh saja jatuhkan bukit itu kepada mereka. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjada, dan dikatakan kepada mereka, udkhulul baba sujjada, masuklah kamu ke dalam bab dekat sini maksudnya Baitul Maqdis, sujjada, dengan merendah. Tetapi ternyata mereka masuk dekat situ dengan menyombongkan diri. Ya. Wa qulna lahum la ta'tadu fis sabt, dan kami telah mengatakan kepada mereka, janganlah kamu melanggar perintah larangan yang ditentukan pada hari Sabtu, iaitulah mereka tidak boleh mengambil ikan ataupun tangkap ikan pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia dan teguh yang mewajibkan mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan pelbagai macam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 155, فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Kata Allah, maka kami laknatkan mereka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka. Orang-orang Yahudi telah pun membuat satu perjanjian dengan Allah Ta'ala, dengan perjanjian yang amat kuat, tetapi mereka mencabuli itu. Maka kami melaknat mereka. Fabima naqadihim mitsaqahum, disebabkan mereka mencabuli perjanjian setia mereka, wa kufrihim bi ayatillah, dan disebabkan mereka kufur kepada Allah Ta'ala, wa qatlihimul anbiya, dan kerana mereka sanggup membunuh para nabi-nabi Allah Ta'ala bighairi haq, dengan cara yang tidak benar. Ya, wa qaulihim, dan ucapan mereka yang mengatakan qulubuna gulf, mereka mengatakan qulubuna gulf, ya, hati kami tertutup, maksudnya tidak memahami Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila,
Bahkan Allah Ta'ala telah pun memeteraikan hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja. Ya. Jadi ayat 155 ni Allah menjelaskan akibat daripada ingkar janji dan kekufuran terhadap ayat-ayat Allah, dan termasuk juga sampai ke tahap membunuh ataupun menyakiti Nabi-Nabi Allah. Maka Allah Ta'ala akan tutup hati mereka. Bal taba'allahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memateraikan hati mereka, akan mengunci mati hati mereka, sehinggakan mereka semakin jauh daripada beriman kepada Allah. Ayat 155 ni mengajarkan kepada kita bahawa melakukan dosa, ya, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala ataupun ingkar janji dan lain sebagainya, itu dapat menjadi punca Allah Subhanahu Ta'ala tutup hati kita, sehinggakan ya tidak banyak lagi yang beriman dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sekadar ni saja kuliah kita pada subuh ni sampai ayat 155 surah An-Nisa. Insya-Allah Ta'ala kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.